Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akila Natasha binti Faisal. Nombor metrik saya ialah 298422. Hari ini saya akan membentangkan pengenalan berkaitan negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga merupakan istilah yang awal digunakan yang merujuk kepada negara-negara yang belum berkembang daripada segi ekonomi dan sosial. Istilah ini muncul semasa Perang Dingin yang menggambarkan negara-negara yang terlibat dalam blok kapitalis iaitu Amerika Syarikat dan sekutunya dan blok komunis iaitu Soviet Union dan sekutunya. Negara-negara dunia ketiga ini ialah merupakan negara-negara yang pernah dijajah oleh Eropah. Contoh negara yang pernah dijajah oleh Eropah iaitu Afghanistan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Haiti dan Sudan. Manakala negara maju dan kaya seperti Amerika Syarikat dianggap sebagai negara dunia pertama. Negara dunia kedua yang merujuk kepada blok komunis yang diterajui oleh Soviet Union dan sekutunya di Eropah Timur. Dalam pembangunan negara dunia ketiga ini menggunakan beberapa teori. Yang pertama adalah teori linear atau teori modernisasi, dan yang kedua adalah teori pergantungan, dan yang ketiga adalah teori sistem dunia. Teori-teori ini digunakan adalah untuk merancang program dan kebijakan dalam pembangunan dalam memajukan ekonomi dan sosial seiring dengan negara-negara maju. Dalam pembangunan negara dunia ketiga ini menggunakan konsep dalam usaha memajukan negara dunia ketiga, yaitu konsep kapitalisme dan konsep sosialisme. Oleh yang demikian, konsep-konsep ini telah diperkenalkan oleh beberapa tokoh. Pandangan daripada tokoh-tokoh ini telah memberi sumbangan yang besar dalam merancang strategi pembangunan untuk negara-negara yang sedang membangun. Saya akan menghuraikan berkaitan latar belakang Afghanistan. Afghanistan adalah sebuah negara yang berada di Asia Tengah dan memiliki populasi sekitar 314 juta pada tahun 2020. Negara ini memiliki 3 kelompok etnis besar iaitu Pashtun, Persia dan Uzbek. Geografi Afghanistan adalah negeri yang bergunung ganang, walau ada dataran di utara dan barat daya. Bercerita tentang ekonomi Afghanistan pula, seterusnya saya menyerahkan kepada Muhammad Suwandi. Ia merupakan sebuah negara yang relatif miskin dan memerlukan suplai dana bagi kepentingan tubuh, ekonomi dan politik. Dalam situasi Perang Dingin yang terjadi antara Amerika Syarikat dan United Soviet tersebut, negara-negara miskin layaknya Afghanistan yang ingin berkompromi untuk kepentingan ekonomi semata. Dalam aspek sosial pula, Afghanistan memiliki masalah kesukuan dan keagamaan yang masih terus menghangat dengan gelombang politik di negara ini. Akibatnya, menjelang masa berakhirnya pemerintahan Daud Khan, komunisme dan Islam menunjukkan aktiviti radikal untuk siap menggantikan pemerintahan Daud Khan. Dari segi infrastruktur pula, Afghanistan memiliki masalah pendidikan, kesihatan dan jaringan yang belum lengkap. Sebagai contohnya, pada tahun 2002, United Nations Educational dan UNESCO melaporkan bahawa hanya 17% dari perempuan Afghanistan yang bersekolah. Pada 15 Ogos 2021, Taliban berhasil menguasai Kabul dan berdirinya Keamiran Islam Afghanistan. Taliban juga melarang televisyen, muzik dan wayang serta menolak anak-anak perempuan yang berusia 10 tahun ke atas bersekolah. Mereka lantas menguasai kembali wilayah dan melancarkan serangan bom atas sasaran pemerintah. Seterusnya saya menyerahkan kepada Muhammad Suwandi. Nama saya Muhammad Suwandi bin Syarifuddin, memegang nombor metrik 299995 yang akan menceritakan tentang isu ataupun masalah serta punca di negara dunia ketiga iaitu Afghanistan. Yang pertama sekali, Afghanistan ni menghadapi sejumlah kekangan ekonomi yang signifikan. Antaranya, Afghanistan terlalu bergantung kepada sektor pertanian sahaja. Ketergantungan ini akan menjadikan pembangunan dan perubahan ke arah yang lebih moden itu menjadi terbantut. Sebagai bukti, sebanyak 80% penduduk Afghanistan menetap di kawasan kampung dan bergantung kepada pertanian untuk kehidupan mereka. Contohnya, mereka melakukan penanaman gandum untuk makanan seharian mereka.
Dan isu ini juga berpunca daripada konflik peperangan bersenjata api yang tidak ada hentinya sehingga menyebabkan kehancuran industri ataupun infrastruktur yang sedia ada. Seterusnya, negara Afghanistan mencatatkan taraf pengangguran yang tinggi. Hal ini akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan sosial serta mengancam kestabilan negara. Isu pengangguran ini juga akan menghalangi pelaburan perniagaan dari dalam dan luar negara. Sehubungan dengan itu, punca daripada isu ini adalah sektor industri dan perkhidmatan yang masih belum berkembang, sehingga menyebabkan masyarakat kehilangan arah untuk mencari pekerjaan. Jika dilihat dari sudut sosial pula, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh Afghanistan. Negara Afghanistan ni, yang pertama yang paling jelas adalah isu peperangan. Negara Afghanistan sejak dahulu lagi kerap berlaku peperangan. Sebagai contoh, peperangan dengan Amerika Syarikat melawan tentera Al-Qaeda dan Taliban yang menyebabkan kehancuran bangunan-bangunan serta kehilangan nyawa sehingga menjejaskan kehidupan mereka. Hal ini berpunca daripada isu dendam Amerika Syarikat pada tahun 2001 yang mana Al-Qaeda telah melakukan serangan berani mati ke atas Amerika Syarikat. Isu pendidikan juga dapat dikesan dalam negara Afghanistan. Pendidikan bagi wanita menghadapi cabaran yang serius. Contohnya, wanita yang ingin mendapatkan pendidikan yang tinggi, mereka mendapat sebuah ancaman daripada Taliban. Bukan itu sahaja, kekurangan tenaga pengajar juga sering diperkatakan di negara Afghanistan. Isu pendidikan ini berpunca daripada serangan dalaman yang mengancam nyawa masyarakat setempat. Seterusnya tentang infrastruktur, iaitu yang kurang berkembanglah kerana peperangan yang sering berlaku menyebabkan kurang tenaga pekerja ataupun dana untuk meningkatkan pembangunan. Pelbagai infrastruktur yang musnah seperti hospitality, sekolah, rumah dan kemudahan awam. Hal sebegini telah menghalang keupayaan kerajaan untuk melaksanakan fungsi pentadbiran dan menyediakan perkhidmatan ekoran daripada kerosakan bangunan. Akhir sekali, isu infrastruktur iaitu kekurangan kapasiti dan keupayaan kerajaan dalam pembangunan dan pemeliharaan projek. Contohnya, kerajaan telah melaksanakan projek air bersih dan mengalami masalah kekurangan keupayaan institusi. Hal ini kerana pegawai projek yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dan kekurangan dana dari segi ekonomi dalam menjalankan projek tersebut. Assalamualaikum, nama saya Putri Sinta binti Sajrupe dengan nombor matrik saya 29832. Baiklah, hari ini Putri akan membincangkan mengenai cadangan teori yang digunakan oleh negara Afghanistan. Negara Afghanistan menggunakan teori pergantungan yang kamu cadangkan, iaitu seperti yang kita tahu, ekonomi Afghanistan ini mengalami kesan yang negatif secara ketara disebabkan berlakunya ketergantungan mereka pada sektor pertanian, lagi-lagi pada sektor pertanian sara hidup. Dan keadaan ini lebih teruk apabila berlakunya perubahan iklim, perubahan harga komoditi pertanian dan juga konflik bersenjata secara berterusan. Kalau kita boleh tengok pada pertumbuhan ekonomi dan cabaran ini, lebih 80% penduduk pedesaan ini dia bergantung kepada pertanian semata-mata. Dan hal ini membuatkan mereka untuk memajukan negara mereka, mereka cuba untuk mencipta cabaran lain, macam mereka cuba untuk memajukan sektor lain seperti sektor perindustrian. Okey, hal ini disebabkan berlakunya pertumbuhan ekonomi ini, berlakunya kadar pengangguran yang sangat tinggi kerana mereka tidak mempunyai pekerjaan yang atau peluang pekerjaan yang banyak di negara Afghanistan. Khususnya 45% ini telah menghalang mereka dari segi untuk memajukan atau pertumbuhan ekonomi, dan hal ini menyebabkan ketidakstabilan sosial berlaku. Sekiranya sesebuah negara kadar penganggurannya lebih daripada 4%, itu telah membuat sebuah negara itu sangat mundur. Okey, daripada segi konflik bersenjata dan pengaruhnya, konflik bersenjata yang berterusan ini dia telah membawa kepada ketidakstabilan sosial dan juga menghalang pertumbuhan ekonomi juga. Dan hal ini telah berlaku selama beberapa dekad. Dan hal ini telah menyebabkan generasi muda secara langsung terkesan kerana berlakunya pengangguran tinggi dan juga impak konflik yang berterusan. Okey, dalam teori pergantungan ini kita boleh lihat bahawa negara Afghanistan ini bergantung kepada pertanian sahaja, dan hal ini mereka perlu beralih atau mengubah arah kepada sektor lain untuk mengurangkan risiko ekonomi mereka menjadi rendah. Okey, dari segi pelaksanaan teori pergantungan ini, Afghanistan perlu memfokuskan pada pembangunan sektor perniagaan ataupun sektor perkhidmatan untuk mengurangkan berlakunya pergantungan pada pertanian mereka. Secara itu, yang contoh kita boleh berikan adalah pendidikan dan latihan kemahiran diperlukan untuk menyokong sektor baru dan meningkatkan produktiviti tenaga kerja supaya mereka dapat melahirkan pekerja yang mahir untuk melakukan atau memerlukan sesuatu produk atau perkhidmatan yang digunakan. Okey,
Dalam membuat ini, kita memerlukan kesabaran dan kerjasama secara berterusan agar dapat mencapai keberhasilan dalam mengurangkan bergantungan pada sektor pertanian. Dan antara pihak berkepentingan utama termasuk adalah kerajaan, masyarakat awam dan juga syarikat swasta perlu berganding bahu untuk mencapai matlamat ini supaya negara Afghanistan dapat berkembang dan juga dapat meningkatkan pembangunan mereka. Dan keperluan dasar-dasar, pentingnya dasar-dasar ini adalah untuk menyokong berbagai jenis ekonomi untuk mengatasi masalah sosial, infrastruktur dan juga pendidikan. Dan kerjasama antara pihak berkepentingan tiga tadi itu adalah untuk membina kestabilan ekonomi dalam jangka masa panjang. Terima kasih. Pembangunan negara dunia ketiga dapat diklasifikasikan dengan teori-teori yang menjadi penyumbang kepada kebangkitan terhadap negara-negara dunia ketiga bagi meneruskan usaha dalam meningkatkan ekonomi negara. Peningkatan ekonomi negara dunia ketiga bukan sahaja tumpu kepada ekonomi semata-mata, malahan kerajaan dalam sesebuah negara tersebut perlulah turun sendiri untuk campur tangan bagi menyelesaikan setiap isu yang timbul dalam negara tersebut. Sebagai contoh, negara-negara dunia ketiga ini dapat menjadi kayu pengukur kepada negara mereka sendiri untuk melakukan sebarang perubahan di masa hadapan. Tambahan pula, setiap negara harus dipimpin di bawah pemimpin-pemimpin yang giat berusaha untuk memajukan negara mereka sendiri. Campur tangan haruslah dari pihak kerajaan itu sendiri untuk memudahkan urusan dalam mengurus hal-hal negara mereka sendiri. Isu dan masalah negara haruslah diketengahkan agar dapat mencari penyelesaian yang bertepatan dengan teori-teori yang tepat dalam menguruskan sesebuah negara. Berdasarkan kajian yang dilakukan ke atas negara Afghanistan yang juga merupakan salah satu daripada negara dunia ketiga, yang dapat disimpulkan adalah bahawa dalam negara Afghanistan yang juga turut mendapati pelbagai masalah dari segi ekonomi, isu sosial dan isu infrastruktur, negara Afghanistan telah berjaya membuat pelbagai pelan pembangunan untuk menyelaraskan setiap masalah yang dihadapi. Bukan itu sahaja, setelah meneliti setiap hasil usaha kerajaan negara Afghanistan juga dapat dikatakan setiap program pembangunan yang dilaksanakan selaras dengan teori-teori pembangunan negara yang dapat digunakan bagi memajukan pertumbuhan negara ke arah yang lebih maju dan berkembang pesat. Sekian, itu sahaja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.